Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana anda terus bersama channel ini. Bagi yang sudah tekan butang subscribe, terima kasih diucapkan. Bagi anda yang belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan berita terbaru daripada channel ini. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Berita terkini hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi, kerajaan yang diterajui oleh Pakatan Harapan membuat kejutan. Negeri yang dikuasai oleh Pakatan Harapan membuat kejutan. Ini pasti akan dirasai bergegar bulu romanya. Ada kenyataan, kalau saya tidak silap, daripada seorang pemimpin Perikatan Nasional. Dia kata dia yakin Perikatan Nasional akan dapat menawan Selangor. Hui, berani juga. Pada ketika sebelum PRU 15 yang lalu, saya ingat lagi, UMNO pun, Barisan Nasional pun pernah cakap, Barisan Nasional pernah cakap, UMNO, Barisan Nasional pernah cakap bahawa Selangor akan dikuasai semula oleh Barisan Nasional. Tup-tap tak adalah. Jadi saya fikir bukan mudah untuk Perikatan Nasional untuk tawan Selangor sekali lagi. Okey, jadi kenapa saya cakap tentang Selangor? Kerana Menteri Besar Selangor telah mengungsikan 5 perkara isi penting yang menarik tentang Belanjawan Selangor 2023 yang memberi keutamaan kepada golongan yang memerlukan di negeri Selangor. Semoga semua inisiatif ini bermanfaat untuk semua, katanya. Saya terus terang, saya selalu envy, ada selalu jealous in a good way, positive way dengan negeri Selangor. Maju bukan main lagi. Semua majulah, dalam segala hal dia maju. Okey, jadi apa perkara-perkara yang telah dikongsi ini yang membuatkan anda pasti kagum? Nombor 1, dia kata saya kongsikan 5 isi penting menarik tentang Belanjawan Selangor 2023 yang memberi keutamaan kepada golongan yang memerlukan. Okey, jadi dia hantarkan itu dalam bentuk video. Okey, jadi apa kabar orang-orang Selangor? Ada 5 perkara yang tuan-tuan kena tahu, dia kata. Dan juga saudara-saudari kena faham tentang Belanjawan Negeri Selangor yang telah diluluskan untuk tahun 2023 dalam bulan November tahun lalu. Kerajaan negeri telah membuktikan bahawa kita merupakan penyumbang besar ekonomi negara dan tiang seri kepada ekonomi negara. Alhamdulillah, kita telah menyumbang 24.8% kepada KDNK, katanya. Pendapatan negeri bertambah dan melebihi daripada sasaran. Yang kedua, kerajaan negeri telah meningkatkan pendapatan kepada kelompok-kelompok pemimpin dan juga organisasi penting di dalam negeri Selangor. Antara manfaat yang diberikan kepada ketua-ketua kampung, tok-tok batin, ketua-ketua kampung baru, dan sudah pasti termasuk yang terpenting, kepada lebih 8,000 guru kafah. Usaha untuk meningkatkan dan memperkasakan profesi mereka, di samping memastikan lebih 2,000 daripada sebahagian daripada mereka diseragamkan gaji kepada tahap gaji minimum RM1,500 Malaysia. Yang ketiga, kerajaan negeri juga menyediakan peruntukan-peruntukan tambahan dan program-program baru untuk kaum wanita. Pertama, kita menyediakan peruntukan untuk Akademi Kepimpinan Wanita. Kita juga menyediakan kota-kota khas untuk perniagaan dan bantuan pengusaha, termasuk juga perumahan kos rendah untuk wanita dan ibu tunggal. Kita juga menyediakan bantuan dan sokongan-sokongan untuk pusat-pusat jagaan persendirian di perumahan supaya mereka boleh diiktiraf dan ibu-ibu serta keluarga dapat menghantar anak-anak mereka ke pusat-pusat jagaan dan asuhan dengan jaminan daripada kerajaan, termasuk kelulusan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan paling penting, kelima, kita turut menyediakan peruntukan untuk air suri, iaitu simpanan dalam KWSP untuk simpanan masa depan kaum wanita di negeri Selangor. Ada lagi tambahan, kita juga menyediakan peruntukan lebih daripada RM200,000 untuk apa? Untuk program menjamin dan juga mengatasi kemiskinan haid di kalangan wanita, khususnya kelompok B40 di negeri Selangor. Itu dia kata.
Panjang lagi sebenarnya, tetapi itu pendek dia. Tapi saya terpikat lah dengan apa yang dikongsikan oleh Menteri Besar ini. Bagi kamu yang daripada Selangor, apa pendapat kamu? Twitternya itu akhirnya mendapat banyak reaksi, lah. Lepas tu ada yang beri pendapat, ada yang mohon supaya dapat menambah baik lagi. Jadi banyaklah reaksi. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dah tak sabar, hilang sabar. Dia betul-betul dah bosan dengan banyak lagi bising-bising kiri kanan atas bawah, semua bising, kata pengecut lah, dia itu inilah, demokrasi lah, macam-macam lah. Akhirnya Ahmad Zahid Hamidi hilang sabar dan dia umumkan ini. Sangat-sangat best pengumuman ini. Inilah kenapa mungkin Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, walaupun dulu dia hampir ditolak, tapi dia boleh mengawal semula, dia boleh mengambil hati semula orang-orang di dalam UMNO. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih sarangi. Bilion terima kasih kepada anda semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Saya ucapkan sangat-sangat berterima kasih. Tanpa anda, siapalah channel ini. Dan special thanks juga kepada semua yang sudah jadi member di dalam channel ini. Saya hargai anda semua. Dengan itu, pada tahun ini kita akan mulakan pemberian souvenir, giveaway dan macam-macam lagi lah daripada The Twin TV untuk semua yang bertuah, yang dipilih. Jadi jangan ragu-ragu, boleh tekan butang join member, butang subscribe percuma, join member, anda jadi special di channel ini. Okey, baik. Akhirnya Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO, mengumumkan, saya sedia dicabar, katanya. Saya fikir Zahid Hamidi dah betul-betul hilang sabar. Apa tidaknya kalau sampai dicakap pengecut semua itu, siapa yang tak hilang sabar? Akhirnya dia umum, dia sedia untuk dicabar. Siapa yang mau mencabar? Silalah cabar. Zahid tak takut. Putrajaya. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada hari ini berkata, beliau terbuka untuk dicabar oleh sesiapa sahaja yang berhasrat untuk memegang jawatan nombor 1 parti itu pada pemilihan parti yang akan datang. Saya respect dengan Zahid Hamidi untuk perkara ini. Ini saja, bukan semua. Ada benda yang biasa-biasa, tak rasa kagum. Tapi ini saya kagum lah. Sebab dia tak takut. Walaupun dia tahu ada risiko. Memang risikonya tinggi. Dia sendiri tahu ini. Dia sendiri tahu bahawa kalau dia bertanding, risiko sangat-sangat tinggi untuk dia kalah dan dia akan terlepas semua jawatan dia. Tapi dia tetap mengumumkan dia sedia untuk bertanding. Maksudnya dia tidak takut untuk tiada jawatan lagi. Ini baru baguslah. Ada perubahan yang bagus pada diri Zahid Hamidi. Berbeza pada sebelum ini, iaitu pada ketika ramai orang mau supaya ada pemilihan di dalam UMNO tapi ditangguhkan pemilihan, ditangguhkan mesyuarat agung, ditangguhkan macam-macam lagi, ditangguhkan sehingga 2 kali tangguh. Sampai ramai orang kata itu tangguh kerana Zahid takut kehilangan jawatan. Tapi kali ini Zahid betul-betul bermaksud dia tak takut kehilangan jawatan pada kali ini. Dia sampai kata bring it on. Dia sanggup, dia berani untuk dicabar. Tegasnya, sebelum ini beliau juga pernah dicabar dalam pemilihan pada 2018. Namun kedua-dua pencabarnya gagal memperolehi undi yang banyak. Dulu pun saya dicabar, katanya. 2 orang cabar saya. Undi kedua-dua orang yang mencabar saya itu masih belum sama dengan undi yang saya perolehi, katanya. Bukan saya nak riak, tapi sudah terbukti pada 2018. Malah kombinasi undi kedua-duanya itu sangat kurang berbanding dengan undi yang saya perolehi, katanya.
Tambahnya lagi, bukan riak dan bukan nak sombong, bukan takbur dan bukan ujub. Katanya pada sidang media Majlis Amanat Tahun Baru 2023 di Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di sini pada hari ini. Ahmad Zahid Hamidi yang juga adalah Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, demikian ketika diminta mengulas sama ada pertandingan untuk jawatan nombor 1 dan nombor 2 UMNO akan dibuka untuk dipertandingkan dalam pemilihan kali ini. Pada pemilihan UMNO 2018, Ahmad Zahid diangkat sebagai presiden selepas Datuk Seri Najib Tun Razak melepaskan kedudukan itu dan mengalahkan pencabarnya. Ahmad Zahid memperolehi 93 undi, menewaskan 4 pencabar termasuk Ketua Pemuda UMNO yang juga adalah ahli Parlimen Rembau pada ketika itu, iaitu Khairi Jamaluddin yang hanya mendapat 51 undi, dan veteran UMNO iaitu Tengku Razali Hamzah selaku ahli Parlimen Gua Musang yang hanya memperolehi 23 undi sahaja. Dua lagi pencabarnya yang kurang dikenali iaitu ahli UMNO bahagian Bandar Tun Razak Muhammad Iqbal Marikair dan ahli UMNO bahagian Iskandar Putri Muhammad Yusuf Musa atau Jamaluddin gagal memperolehi sebarang undi. Dalam pada itu, Ahmad Zahid menegaskan kuasa untuk menentukan kepimpinan parti terletak kepada kuasa dan suara perwakilan parti di seluruh negara. Katanya, saya mempunyai pendirian bahawa kuasa untuk menentukan kepimpinan terletak pada kuasa dan suara perwakilan di seluruh negara, katanya. Tambahnya, terdapat hampir 160,000 perwakilan yang mewakili cawangan untuk menentukan sama ada kepimpinan sedia ada ataupun kepimpinan yang berubah. Untuk kita pastikan bahawa UMNO dan Barisan Nasional BN terus relevan dalam pentas politik negara, katanya. Jadi katanya lagi, maka kuasa mutlak itu adalah kuasa perwakilan. Setakat ini UMNO bagaimanapun masih belum mengumumkan tarikh untuk mengadakan pemilihan parti itu. Minggu lalu, Ahmad Zahid dilaporkan berkata sama ada jawatan presiden dan timbalan presiden UMNO dipertandingkan atau tidak, biarlah perwakilan yang menentukannya. Bercakap dalam program Bual Bicara bertajuk Rekonsiliasi Politik, Apa Untung pada Negara, Presiden UMNO itu dilaporkan mengakui beliau seorang yang demokratik. Isnin lalu, Timbalan Pengerusi Johor iaitu Datuk Nur Jazlan Mohammed berkata jawatan presiden dan timbalan presiden UMNO tidak perlu untuk dipertandingkan. Sebaliknya, parti itu perlu fokus kepada usaha pengukuhannya selain mengembalikan semula keyakinan dan kepercayaan rakyat. Katanya, baik kita fokus kepada macam mana nak kukuhkan kembali UMNO dengan mengembalikan semula kepercayaan rakyat selepas parti difitnah teruk selama ini, katanya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, PAU 2022 yang asalnya dijadualkan berlangsung pada 21 hingga 24 Disember lalu, tapi kini telah ditangguhkan kepada 11 hingga 14 Januari ini. Nanti kita akan tunggulah sama-sama sama ada Zahid Hamidi akan menang atau tidak, Zahid Hamidi kalah atau tidak, Zahid Hamidi macam mana dia punya keputusan, nanti kita tunggu saja. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.